lagi lah. Okay, so kita tengok apa benda yang kita nak belajar pada hari ni. Sebelum tu, boleh nampak tak slide ni? Nampak tak modul macam modul kamu ni? Nampak cikgu. Nampak Okay. So punca persamaan kuadratik kita akan tunjukkan punca persamaan kuadratik K yang melibatkan pemfaktoran, penggunaan kalkulator. Okay, kita tengok juga penggunaan kalkulator, formula sekali lagi, formula ni kita dah tengok dah. Okay, kalkulator ni pun kita pandai, kita pakai EQN tu kan, kita pakai EQN. Okay, formula pun kita pandai dah, kita dah pernah tengok dalam sistem persamaan dulu rumus ni. Rumus ni diberikan dalam SPM. Okay, rumus ni dia bagi dalam SPM. Okay, lepas tu kita akan fokus detail sikit dekat penyempurnaan kuasa 2. Okay, penyempurnaan kuasa 2 ni semua untuk cari punca persamaan kuadratik. Punca persamaan kuadratik tu maksudnya nak cari nilai X. Okay, nak cari nilai X yang memuaskan persamaan kuadratik tu lah. Ataupun dari segi graf, okay, punca tu bermaksud nilai dekat paksi X yang bersentuhan dengan graf. Okey, graf kuadratik dia senyum dan satu lagi dia masam. Itu graf kuadratik ada satu parabola dia yang senyum dan parabola yang masam. Okey, so punca tu yang mana? Punca tu ialah yang merah ni, tempat X tu. Okey, tempat X, tempat persilangan di antara paksi X dan juga graf. Okey, itu kita panggil punca. Okey, so kalau kita masukkan nilai dekat tempat X tu, kita akan dapat dia sama dengan kosong. Okey, sama dengan kosong equation tu. Kalau dia dalam bentuk am lah. Okey, so kita akan tengok 3 benda ni nanti insya-Allah. Okey, lepas tu kita nak bentuk persamaan kuadratik pula. Tadi dia bagi persamaan kuadratik, kita cari punca. Sekarang ni dia bagi punca, kita nak bentuk persamaan kuadratik. So kita akan tengok juga yang ketiga ni. Okey, part yang ketiga kita akan tengok juga hari ni insya-Allah. Okey, part yang keempat, ketaksamaan. Cikgu tak pasti, mungkin sempat, mungkin tak sempat ketaksamaan ni. Okey, ketaksamaan, jenis-jenis punca. Lepas tu yang keenam, bentuk vertex ataupun bentuk PKD. PKD tu penyempurnaan kuasa 2 tau. Bukan penolong ketua DOM. Tak gitu teringat kat asrama tu. PKD saya lah cikgu PKD. Bukan PKD ni penyempurnaan kuasa 2. Okey, lepas tu last part kita akan melakarkan graf fungsi kuadratik. Okey, so kita akan pakai konsep SPY lah. Okey, nanti kita bagi tahu SPY tu apa dia. Okey, so kita nak SPY siapa ni? Okey, so nombor 7. Okey, part yang ke-7, part yang ke-6, yang ke-5 dan yang ke-4 cikgu rasa memang kita kena tangguh bukan pembelajaran hari ni. Okey, minggu depan lah insya-Allah. Okey, so kita akan tengok 1, 2, 3 dulu hari ni. 1, 2, 3 tu hari ni. Okey, kita tengok second page. Okey, tengok second page. Okey, penggunaan kalkulator. Nanti kita tengok tapi sebelum tu kita nak besarkan sikit yang ni. Okey, kita nak kenal pasti A, B, C dan pemboleh ubah dia Okey, A, B, C dan pemboleh ubah dalam satu persamaan. Okey, so kita tahu bentuk am. Okey, bentuk am dia mesti A X kuasa 2 tambah B X tambah C sama dengan kosong. Kalau dia ada benda dekat belah kanan ni, kita bawa ke sini untuk jadikan dia kosong. Okey, so kita imbas balik, kita dah bagi tahu, cikgu dah bagi tahu tadi. Okey, so kita nak padankan istilah persamaan kuadratik dengan menggunakan garis lurus. Okey, so katakanlah dia bagi kuadratik macam ni, perkali kepada X kuasa 2, okey, kita panggil A. Perkali kepada X kuasa 2 tu ialah A, kita garis lurus lah, kononnya tak lurus A tu adalah perkali kepada X kuasa 2. Okey. Lepas tu perkali kepada X pula adalah B. Okey, perkali kepada X tu adalah B kita. Okey, so B tu adalah perkali kepada X ataupun dalam bahasa Inggeris dia coefficient of X. Okey, perkali kepada X. Pemalar ni yang tak kahwin dengan X, tak kahwin dengan X kuasa 2 tu kita panggil pemalar. Okey, pemalar tu adalah nilai constant lah, apa-apa nombor kat sini.
Okey, so pemboleh ubah dalam kes ni, pemboleh ubah kita ni dalam kes ni A tu nombor, B nombor, C nombor. Okey, so pemboleh ubahnya adalah X. Untuk kes ni adalah X. Pemboleh ubah dia adalah X. Okey. Okey, sampai situ boleh kan? Okey, so bila cikgu tanya kamu apakah perkali kepada X kuasa 2, kamu tengok nilai A. Okey. Lepas tu apakah perkali kepada X, kamu tengok nilai B. Okey, so kita akan kenal pasti ABC ni sebab kita nak pakai banyak-banyak dalam kita punya soalan sekejap lagi. Okey, kita tengok soalan praktis 1 ni. Okey, langkah yang pertama kita nak kenal ABC, kita kena tulis dulu dalam bentuk am. Nanti ABC tu kita nak pakai sekejap lagi. Okey, so kita tulis dalam bentuk am ni, kamu dah tahu, dah pandai dah ni. Okey, X kuasa 2 tolak 7X. Okey, bentuk am kita ataupun VIE. VIE stand for very important equation ni. Macam VIP lah, very important person. VIE is very important equation. Okey, tak ada pun dalam buku teks. Okey, kita panggil je lah dia kan. Okey, sebab dia sama dengan kosong tu. Okey, so 8 kat sini kita kena pindahkan kat sini. Kena bawakan ke sebelah kiri semua sekali dan kosongkan sebelah kanan. Okey. Kosongkan sebelah kanan ni bentuk am kita. So A kita adalah 1. Okey, A kita ialah perkali kepada X kuasa 2. Ni 1 lah ni. Perkali kepada X kuasa 2. Dia tak ada kali. Jangan tulis kosong 1 kat depan tu. So 1. Okey, perkali kepada B ialah negatif 7. Okey, dan perkali kepada C adalah negatif 8. Okey, so kita tulis macam tu lah. Okey, so kita dapatlah ABC dia. Okey. Okey, kita tengok soalan 2 tu cikgu tinggal kat kamu. Hati-hati dia tak susun cantik-cantik tu, kamu susun cantik-cantik. Okey, soalan nombor 3. Okey, soalan nombor 3, nombor 2 tu kamu buat sekejap lagi. Okey, soalan nombor 3 cikgu nak bawa dia semua kat sebelah kiri. Okey, so X kuasa 2. Lepas tu cikgu nak susun X dulu lepas kuasa tertinggi kuasa 2, X pula tambah X tambah P tolak 1. Okey, so cikgu susun macam ni supaya dia ikut pattern ni. X kuasa 2 dulu, lepas tu X, lepas tu baru yang tak ada X, tak ada X kuasa 2. Okey, so dia macam ni. Okey, so perkali kepada X kuasa 2 ialah A cikgu. Cikgu tengok A kat sini 1 juga. Perkali kepada X 1 juga kat sini. Perkali kepada X pun 1 juga. Okey, yang tak kali dengan X dan tak kali dengan 1. Tak kali dengan X, tak kali dengan X, tak kali dengan X kuasa 2. So, C kita tak boleh tulis P sahaja, tak boleh tulis negatif 1 sahaja. Okey, so C kita ialah semua ni. Okey, semua ni kita panggil C kita. Okey, so jawapan dia P tolak 1. So, kena hati-hati dengan benda macam ni dia selalu perangkap kita. Okey, so ABC kita, A tu mestilah perkali kepada X kuasa 2, B tu perkali kepada X dan C tu adalah yang tak kali dengan X, tak kali dengan X kuasa 2. So P tolak 1. Okey, dengan syarat sebelah ni kosong lah Okey, tengok nombor 4. Kita tengok nombor 4 2X kuasa 2. Lepas tu cikgu tengok yang X punya ada X, ada X pada X ada 2 kali kat sini. Okey, ada X kat sini, ada X kat sini. Oh, ada 2 orang lah isteri X ni kan. Okey, ada 2 orang isteri X. So cikgu buat tambah. Cikgu letakkan X kat luar rumah. Okey, so kita nak ni perkali kepada X tepi ni 1 lah. Okey, so 1 cikgu buat macam ni. Okey, kumpulkan isteri dia dalam rumah dengan negatif P. Okey, so kita cek balik. 1 darab X dapat X, betul. Negatif P darab X, negatif PX, betul. Okey, cikgu letak X kat luar. Okey, isteri duduk dalam rumah, dia duduk kat luar rumah. Sian. Okey, so lepas tu 5 ni kita bawa ke sini, tolak 5 sama dengan kosong. Ni baru bentuk am. Okey, ni jadi bentuk am.
Okey, lepas tu kita pun check lah ABC kita. Okey, sekali lagi kalau ada yang geng, okey, so macam X ni ada 2 perkali dia, okey kita kumpulkan dekat satu rumah. Okey, lepas tu kita tengok A adalah perkali kepada X kuasa 2, 2 sahaja. Okey, tengok B. B adalah 1 tolak P. B adalah yang kahwin dengan X. Okey, 1 tolak P. Okey, jangan ada huruf X lagi. Okey, kita ambil perkali sahaja. 1 tolak P. Okey, lepas tu C dia adalah negatif 5. Okey, negatif 5. Okey, so tu kena betul. ABC dia kena betul. Kalau ABC dia salah lagi kita akan salah dekat bawah-bawah sana. Okey, kita mesti kenal ABC kita dengan betul. Okey, so cikgu teruskan. ABC tu kamu kena kenal pasti dengan betul. Okey, so cikgu nak tunjukkan sekali lagi kita nak mencari punca. Punca tu sekali lagi maksudnya mencari nilai, oops, ada student nak masuk. Putri Balkis. Okey. Okey, sekali lagi, okey nak cari punca tu maksudnya nak cari nilai X yang memuaskan persamaan ni. Okey, kita nak masukkan nilai X, kita nak tengok dia jadi tak kosong. So jom kita try tengok. Katakanlah kita try 1 tengok 1 X tu 1, kita buat 1. 1 kuasa cikgu ambil biru lah. Okey, 1 kuasa 2 tolak 7 kali 1 tolak 8. Okey, maksudnya cikgu try lah yang ni. Try and error. Try 1 tengok. 1 kuasa 2, 1. Tolak 7 kali 1, 7. So, 1 tolak 7, negatif 6. Negatif 6 tolak dengan 8, negatif 14. Negatif 14. Dia nak sama dengan kosong. Tak sama dengan kosong. So, 1 yang cikgu buat tadi dia bukan punca. 1 tu bukan punca. Okey. So, kita try 2 pula. 2 kuasa 2. Okey. So, dekat tempat X tu kita ganti dengan 2 Okey. So 2 kuasa 2 tolak 7 kali 2 tolak 8. Dapat kosong ke tak? 2 kuasa 2 4. 4 tolak dengan 14. 4 tolak 14 negatif 10. Negatif 10 tolak 18 negatif 18. Lagi jauh. Okey, bukan kosong. Tak sama dengan kosong. So bukan punca juga 2. So macam mana nak buat ni, penatlah kita kan. Kita nak try and error. So kita duk jawab satu soalan je lah kan. Okey, so cara dia nak cari punca tu, punca dia punca ialah nilai X yang memuaskan persamaan tu bagi jadi kosong kat ujung tu. Okey, so kaedah yang pertama nak cari punca adalah pemfaktoran. Okey, pemfaktoran. So semua dah pandai kan. Okey, so kita guna kalkulator yang mode dia apa dia? EQN. Okey, mode EQN. Ramai tak pakai kalkulator putih? Okey, cikgu tunjuk dulu kalau guna yang EQN tu Okey, so EQN cikgu guna dulu ni cikgu nak cari yang ni. Okey, so kita kenal pasti ABC kita dulu. So untuk soalan yang pertama ni A dia ialah 1. A tu perkali kepada X kuasa 2 ni 1. Okey, B kita ialah negatif 7 dan C kita ialah negatif 8. Okey, so kita akan dapat X dulu. Sekejap lagi dapat X, lepas tu kita akan faktorkan. Okey, cikgu tekan kalkulator Okey, so kalkulator cikgu kat sini. Okey, cikgu tekan mode sampai dapat EQN. Okey, so kalkulator 570 pun macam ni juga. Okey, so kita tekan 1 EQN tadi ialah 1. Okey, so lepas tu dia kata unknown. Nak unknown 2 ke 3 ke 4. Tak nak unknown. Kita tekan kat sini untuk dapatkan degree. Degree tu ialah kuasa dia kita tekan bulat besar ni P ke kanan. Okey, dia tanya degree. So kuasa 2 lah paling tinggi. Okey, lepas tu A kita ialah 1. Tekan sama dengan. Okey, B kita ialah negatif 7. Ramai dah tahu dah actually ni, tak apalah. Okey, negatif 7. Sama dengan, dan C kita ialah negatif 8. Okey, negatif 8. Okey, sama dengan. So kita akan dapat X yang pertama ialah 8 dan X yang kedua ialah negatif 1. 8 dengan negatif 1. Okey, so cikgu tuliskan kat sini. Okey, 8 dengan satu lagi negatif 1. Okey. Oh, rupanya punca dia ialah 8 dengan negatif 1.
Okey, 8 dengan negatif 1. Okey, so kita dapat macam ni tapi kita tak dapat markah penuh. Okey, kita nak dapatkan pemfaktoran ni sebab step yang pertama ni ataupun teknik yang pertama guna pemfaktoran. So dapat kat sini x sama dengan 8. So kita bawa 8 ke sebelah ni. Bawa 8 ke sebelah ni. So x tolak 8. Okey, kat sini pula x. Kat sini tambah. Bawa sini jadi ni x tolak, bawa sini jadi tambah. Okey, so markah ada dekat sini. Markah dekat sini dengan dekat sini. So kita kena tinggalkan tempat untuk yang ni. Okey, so betul ke cikgu ni x tolak 8 dengan, x 8 dengan x negatif 1 tu mari kita try ganti. Kalau 8 ni, 8 kuasa 2, nak tengok dapat kosong ke tak? Tolak 7 kali 8, tolak 8. 8 kuasa 2, 64. Tolak 56, dapat 8, 8 tolak 8 sama dengan kosong. Betul lah. Okey, betul lah punca kita negatif, 8. Okey, cek negatif 1 pula. Okey, kita cek negatif 1 pula. Cikgu gantikan kat sini dengan negatif 1. Nak tengok kita dapat tak kosong. Kalau dapat kosong tu betul lah punca kita tu. Okey, so cikgu ganti dengan warna merah. Okey, so negatif 1 ni kena kurungkan Negatif 1 kuasa 2. 7 kali negatif 1 tolak 8. Negatif 1 kuasa 2, 1. 7 negatif darab negatif positif 7. Tolak 8. Yes, dapat kosong. Okey, betul lah. Punca ni betul lah. Okey, so kita boleh recheck pula kita punya answer. Okey, so yang ni adalah pemfaktoran. Okey, dan kena tunjukkan faktor ni. Jangan tunjuk jawapan je. Sekejap kita hilang markah. Okey, so kita akan hilang markah kalau kita tak tunjukkan pemfaktoran. Okey, jom kita tengok next one. Okey, kita masih lagi nak guna kalkulator kita. Okey, masih lagi. Kalau kalkulator putih, okey, kamu on, lepas tu kamu tekan menu. Okey, kalkulator putih bila tekan on, lepas tu tekan menu. Okey, tekan menu. Lepas tu ambil alpha. Alpha tu yang sebelah shift tu Okey, alpha sebab kita nak cari dia punya mode apa. Okey, alpha. Lepas tu tekan huruf A yang pink tu. Huruf A yang pink tu dia ada dekat bawah pecahan tu. Okey, ada huruf A warna pink. Okey, alpha A. Okey, ada huruf A warna pink tu. Okey, so kamu tekan yang tu. Okey, kamu akan dapat, cikgu pun pakai kalkulator putih tu juga. Okey, so shift huruf A tu kita akan dapat simultaneous equation ke polinomial. Ambil polinomial, ambil nombor 2, polinomial. Okey, polinomial. Okey, so kita tekan nombor 2 polinomial. Lepas tu dia tanya degree. Okey, degree ambil 2. Okey, degree ambil 2. Degree tu kamu ambil 2. Okey, lepas tu degree tu kuasa Lepas tu dia pun tanya apa ABC dia. So A dia mari kita try yang ni soalan B. Okey, 6. Okey, A dia ialah 6. B dia ialah 4. Okey, lepas tekan 6 tekan sama dengan. Okey, dia pergi tekan tempat B tu tekan 4. Lepas tu C dia ialah negatif 2. Okey, so nanti kita tekan sama dengan. Dia akan bagi X sama dengan 1/3. Dan satu lagi tekan sama dengan pula X sama dengan 1. Okey, so negatif 1. Okey, kita akan dapat 2 nilai X. Okey, kita tak dapat markah penuh lagi. Okey, kita kena faktorkan. Okey, so kita kena faktorkan. Kita patah balik lah Okey, so kat sini senang lah. X negatif ni bawa sini jadi X positif 1. Okey, dekat sini jangan buat macam ni. Jangan buat X tolak 1/3. Salah kalau kita buat X tolak 1/3. Betul lah cikgu. Ni positif bawa sini jadi negatif. Tak boleh buat macam tu. Okey, so kita akan hilang markah kalau kita buat macam tu. So cara dia nak tulis dekat sini. Okey, kita bawa dulu kita bawa dulu 3 ni main sini dulu. Okey, so kita dapat 3X sama dengan 1. Okey, 3X sama dengan 1. Lepas tu baru kita bawa ke 1 ke sebelah ni. So dia 3X tolak 1. Okey, so 3 bawa sini dulu. So 3X sama dengan 1. So 3X tolak 1. Pemfaktoran dia macam tu. Kalau tidak kita hilang markah.
Okay, so ada pemfaktoran, ada dua-dua jawapan dengan betul baru dapat 2 markah. Okay, tu untuk soalan yang melibatkan pemfaktoran. Okay, kita guna menu EQN untuk kalkulator yang biasa tu, kalkulator putih tu ambil alpha A tu ambil menu number alpha A tu. Okay, so ambil yang equation lah, EQN tu equation Okay, tu untuk step yang ataupun teknik yang pertama nak cari punca. Okay, teknik yang pertama nak cari punca kita guna pemfaktoran. Okay, sepatutnya ramai dah tahu dah lah. Okay, majoriti dah tahu dah sebab kita dah belajar dalam form 3 kot kan. Okay, lepas tu, okay cikgu tik yang ni formula kita pandai lepas, pemfaktoran kita pandai. Okay, formula ialah yang guna negatif B plus minus B kuasa 2 tolak 4 AC per daripada depan ni sampai hujung ni per 2A. Ni formula dia. Okay, cikgu tunjuk dekat PowerPoint lah clear sikit. Okay, so okay, ni benda yang kita nak belajar, kita dah tengok sekejap ni. Okay, kita dah pandai bentuk arm, kita dah pandai punca persamaan kuadratik, okay, dah pandai pemfaktoran. Sekarang kita nak tengok formula. Okay, formula yang cikgu bagi tahu tu ada formula negatif B plus minus B kuasa 2 tolak 4AC per 2A. Formula ni diberikan dalam SPM. Okay, so don't worry, you don't have to memorize. Tapi kena familiarize lah kan, takut kita terlupa pula kan. Okay, lepas tu kita akan tengok nanti penyempurnaan kuasa 2. Okay, so kita move on to ni lah. Okay, bahagian formula. Okay, hak ni perkali ni cikgu dah terangkan tadi. Okay, VIE tu dia kena sama dengan kosong. Okay, lepas tu perkali kepada X kuasa 2 ialah A, perkali kepada X ialah B. Okay, ni pemalar dia C, pemboleh ubah dia adalah X. Okay, so ni ada beberapa, banyak lagi tau apa ni dia punya pattern soalan dia. Okay, pattern soalan yang untuk kena pasti A, B, C. Okay, dalam modul tu tak banyak sangat. Okay, dalam ni ada tambahan lagi 2 ke 3? Entah, 2 kot. Okay, so kamu buat je lah modul kamu tu. Okay. So A dia ialah 1, B negatif 2 dan C negatif 8. Okay, pemfaktoran ni cikgu dah tunjuk guna kalkulator. Mod EQN. So kita dapat jawapan dulu daripada kalkulator. So kita patah balik. Okay, so kita akan dapat markah dia. Okay, tengok contoh soalan yang kedua ni kita kena jadikan VIE dulu. Okay, jadikan VIE. So kita tekan kalkulator EQN ataupun equation tadi. So dapat 2 jawapan ni. So kita kena patah balik. Okay, so X tolak 1/2 tak boleh pakai. Okay, X tak boleh pakai X tolak 1/2. So kita kena bawakan 2 kat sini dulu. So 2X sama dengan 1. Okay, 2X sama dengan 1. So 1 bawa belah ni. So 2X tolak 1 ni. Okay, ni tak apalah. X tolak 5, X sama negatif 5 ni bawa sini X tambah 5. So ni ada markah, ni ada markah. Dua-dua betul Okay, ada markah kat sini, ada markah kat sini. Jangan bagi jawapan sahaja. Okay, nanti kita hilang markah. Okay, so cikgu tinggalkan pemfaktoran yang menggunakan kalkulator ni. Cikgu rasa semua dah pandai. Okay, kita tengok yang pakai formula. Okay, formula ni biasa jawapan dia akan dapat perpuluhan. Okay, kita boleh guna kalkulator juga untuk cek jawapan. Okay, biasa jawapan dia akan dapat dalam perpuluhan. Okay, dia akan ada 2 jawapan juga. Okay, kerana dia ada plus minus kat sini. Okay, so bila kita pisahkan dia. Okay, so negatif B tambah dengan B punca kuasa 2, B kuasa 2 tolak 4AC per 2A. Okay, dan dia akan 1 tambah 1 tolak kat sini. 1 tambah 1 tolak. Sebab tu dia akan ada 2 jawapan juga. Okay, 1 tambah 1 tolak. Okay, akan ada 2 jawapan. Kalau kita guna formula pun dapat 2 jawapan. Kita gunakan EQN kalkulator pun kita dapat 2 jawapan. Okay, kita
try soalan dengan menggunakan teknik formula pula, sebab kadang-kadang soalan dia dengan menggunakan dengan penggunaan formula. Okay, so cari punca persamaan kuadratik. So kita kena formula lah. Tak bolehlah kita nak faktorkan. Okay. Okay, kenal pasti dulu A, B, C kita dan kita pun masuklah dalam kalkulator. Masuk dalam rumus. Okay, so hati-hati nah. Okay, negatif ni kena tulis sebab negatif ni formula. Negatif yang pertama ni memang formula dia negatif B. So B kita adalah yang ni. Okay, so negatif ni memang kena ada. Okay, plus minus. Formula dia tulis plus minus. Square root B kuasa 2. So B ni kena kurungkan. Okay, sebab dia negatif tu. Kena kurungkan. Kalau tak kurung kita tekan kalkulator nanti dapat jawapan salah. Okay, so kurungkan. Negatif 1 kuasa 2 tolak 4. A dan C pun kita kurungkan sebab dia negatif. Okay, lepas tu bahagi dengan 2A tu daripada awal Katakanlah kita malas, kita pergi buat bahagi kat sini je. Okay, cikgu saya kat sini je lah malas. Tek sikit je. Buat 2A. A tu 1 kan. Okay, so tak dapat markah. Katalah macam ni, maksud cikgu macam ni. Okay, negatif 1 tambah tolak ni tulis semua betul dah ni. Negatif 1 kuasa 2 tolak 4. A kita ialah 1. C kita negatif 4. Ni pun kena sampai hujung. Okay, kalau tidak salah. Lepas tu bahagi tu malas dah cikgu kan. Pembaris semua tak ada, buat kat sini je lah. 2A. Okay, 2 kali 1. Salah. Ni sebab benda ni, benda malas ni je kita salah. Kita kena buat daripada depan ni. Okay, kena depan ni sampai habis. Okay, so kalau tidak kita tak dapat markah walaupun semua nilai betul. Semua nilai betul kita tak akan dapat markah. So kena buat daripada awal ni. Garis elok. Tak ada pembaris guna IC. Kita semua bukan bukan parti kan. Kita ada IC semua. Garis. Okay, so kita akan dapat markah kat sini. Okay, lepas tu markah kita jawapan. Okay, jawapan kita boleh tekan kalkulator EQN terus tak ni? Okay, kita tekan EQN macam tadi lah kan. Okay, EQN terus kita akan dapat jawapannya. Okay, so kita akan terus dapat jawapan dia. Kalau dia nak dalam set kita kira lah. Kalau dalam set kita buat negatif darab negatif dapat positif 1. Okay, tambah tolak. Lepas tu hak ni kita kira kan. Okay, negatif 1 kuasa 2 dapat 1. Negatif 1 kuasa 2 dapat 1. Negatif darab negatif positif. 4 darab 4, 16. 16 darab 1, 16. So dia dapat 1 tambah 16 dalam square root. So dapat square root 17. Okay, dapat macam ni. Okay, so lepas tu kita akan dapat jawapan dia guna kalkulator mode EQN je. Okay, kita akan dapat 2.562 dan negatif 1.562. 4 angka bererti. Okay, 4 angka bererti. So selalu student hilang markah dekat sini. Dia hilang markah, dia tak tulis pun benda-benda ni. Ataupun dia tulis, dia buat garis sikit macam tu. Ataupun dia ada silap satu value. Silap satu value pun dia tak akan bagi markah. Okay, katakanlah kita tak tulis satu ni. Satu ni tak tulis, tak payah tulis lah. Sama juga, 2 tu 2 kali 1, 2 juga. Okay, so kita tak isi dalam rumus elok, dia tak akan bagi markah. So dia tak bagi markah. Okay. Okay, lepas tu satu lagi student dia tend to bundarkan. Yang ni dia buat 2.6. Hak ni dia buat negatif 1.6. Salah juga. Okay, ataupun dia buat 2.56 dengan negatif 1.56. Salah juga. Mesti 4 angka bererti. Okay, so dia hilang. Dua-dua markah hilang. Okay, so kena alert. Dia mestilah guna 4 angka bererti. Okay, 4 angka bererti. Satu lagi, kita kena tahu, katakanlah dia tak bagi tahu pun cikgu guna formula, kami guna pemfaktoran. So kalau nombor perpuluhan tak boleh faktorkan. Okay, jangan duk buat macam ni. Nombor perpuluhan tak boleh. Ni cikgu dia positif, kat ni saya buat negatif lah. Okay, hak ni negatif, saya buat positif lah. 562 sama dengan 0. Tak dapat markah juga. Kalau nombor perpuluhan jangan guna pemfaktoran. Okey, tak boleh guna pemfaktoran. Pemfaktoran guna masa nombor tu nombor pecahan. Katakanlah kita dapat X sama dengan 1/2 dengan X sama dengan nombor bulat. Okey, ataupun dua-dua nombor bulat. Kalau perpuluhan kena guna formula. Guna formula, isi elok dalam formula supaya kita dapat markah penuh. Formula diberikan. Okey, formula dia bagi. So tak payah nak risau lah.
Kita tengok soalan yang kedua. Okey, soalan yang kedua ni Satna cikgu padam dulu. Okey, soalan yang kedua ni dia tak bagi dalam bentuk am. Okey, so kita nak cari ABC dia payah sikit lah. Okey, kita susun dulu dalam bentuk am. Okey, kita susun dalam bentuk am dulu. Okey, so kita akan dapat macam ni, darab masuk lah. Okey, kita darab dulu masuk 6 darab, 2x darab 3, 6x. Okey, hak ni pun kita darab masuk. Okey, bawa semua ke sebelah ni kosongkan. Okey, so kalau macam ni dia tak cantik, belum lagi VIE. Okey, belum very important equation lagi. Okey, so susun balik. Okey, so X kuasa 2 kat depan dengan perkali dia. Okey, lepas tu X, lepas tu pemalar baru sama dengan kosong. So kita pun kenal pastilah ABC kita. A kita negatif 2, tuliskan. B kita ialah 5, tulis dulu. Okey, C kita pun 5 juga. Okey, so kenal pasti dulu ABC sebab kita nak masuk dalam rumus. Lepas tu kita pun masuk, dah tulis. Okey, kita masuk dalam rumus, make sure tak ada nilai yang salah. Tak ada nilai yang tersilap. Tanda negatif, tulis negatif. Okey, tanda semua ni betul baru dapat 1 markah. Okey, dapat 1 markah kat sini. Okey, lepas tu kita tekan kalkulator EQN. Tak payah kira yang ni. Tak payah kira dalam ni. Kita tekan EQN nak ni je Yang ni kita tekan EQN macam tadi. EQN. So tuliskan ABC kita tu. Okey, kita akan dapat jawapan. Dia akan bagi jawapan lah. Okey, so make sure ada 3. Ada 4 angka bererti. Okey, 4 angka bererti. Okey, so 4 angka bererti. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4 angka bererti. Okey, so dua-dua betul baru dapat 1 markah. Kalau 1 je betul, dia tak akan bagi markah. Okey, tu maths dia kena dua-dua betul. Okey, ni penggunaan formula. Okey, penggunaan formula. So boleh buat ni. Okey, so penggunaan formula kamu, okey, kamu selesaikan ikut penggunaan formula tu lah. Okey, tengok soalan dia nak 3 titik perpuluhan, so kena 3 titik perpuluhan. Okey, 3 titik perpuluhan ikut soalan. Kalau dia nak 2 titik perpuluhan, 2 lah. Okey, jangan kata, alah cikgu kata 4 titik perpuluhan, cikgu kata kena 4 angka bererti. Ikut soalan. Okey, tapi katakanlah dia tak sebut apa-apa. Kalau tak sebut apa-apa, kita kena ambil 4 angka bererti. Okey, kalau dia tak sebut apa-apa, mesti 4 angka bererti. Okey, so cikgu tak buatlah yang ni. Nanti ambil masa pula kamu buatlah nanti. Okey, cikgu nak tunjuk kaedah yang ketiga iaitu kaedah penyempurnaan kuasa 2 ataupun nama manja dia PKD lah. Okey, PKD. Penolong Ketua DOM. Penyempurnaan kuasa 2. Okey, so nanti belajar dekat universiti dia akan sebut completing the square. Okey, so dia akan sebut CTS pula. Okey, so jangan tak tahu pula kata apa benda pula CTS ni, tak pernah belajar masa tingkatan 45 tu. Okey, completing the square. Penggunaan kuasa 2 lah juga. Okey, tapi takut pensyarah dia sebut CTS je. Okey, dia sebut use CTS. Apa benda pula kita kan terkial-kial CTS. Kita duk PKD kan. Okey, so CTS, PKD tu benda yang sama lah. Okey, completing the square. Okey, so kaedah pemfaktoran ke kaedah formula ke kaedah PKD ke dia akan dapat jawapan yang sama. Tapi soalan kadang-kadang disebut dengan menggunakan kaedah penyempurnaan kuasa 2, okey, cari punca persamaan. So kita kena guna penyempurnaan kuasa 2, tak boleh tekan EQN. Okey? Ataupun dia kata dengan menggunakan formula, selesaikan persamaan ni. So kita kena guna formula. So dia akan bagi tahu kaedah. Kalau dia tak bagi tahu, kita guna je apa-apa pun. Senangnya guna EQN lah kan. Senangnya guna kalkulator lah. Okay, so kita tengok kaedah yang ketiga. Yang 2 tadi kita dah pandai. Okay, kaedah yang ketiga, completing the square ataupun penyempurnaan kuasa 2 ataupun PKD. Okay, cara dia macam ni. Okay, ni equation dia. Okay, step yang pertama, okay, kita kena asingkan pemalar. Pemalar tu yang tak kahwin dengan X, tak kahwin dengan X kuasa 2. Pemalar tu kita asingkan dulu, kita tak ada sebelah kanan. Okay.
Okey, so kita akan asingkan. So step pertama kita dah asingkan dah tu. Okey, step yang kedua kita jadikan perkali X kuasa 2 tu kita jadikan 1. Okey, so untuk kes ni memang dah 1 lah. Okey, ni dah 1. Okey ni kadang-kadang dia ada nombor kat depan ni, dia ada 2 kat depan ni, kita kena jadikan dia 1, kita kena bahagi dengan 2. Bahagi 2, bahagi 2. Okay, tapi kes kita ni memang dia dah 1 dah. Okey lah, cantik lah. Okey, lepas tu kita nak buat apa pula? Okay, step yang ketiga kita guna rumus ni. Okay, rumus apa pula? Rumus ni dia tak bagi Okay, rumus ni tak diberikan. So, B over 2A. Okay, bota. B tu B lah. Bota. Okay, so B. B over tu per kan? 2, T tu 2A. Okay, B over 2A. Okay, tapi A kita dah jadi 1 kat sini. So, ni kan dia sepatutnya ada A kat sini. Tapi A kita dah 1 jadi B over 2 lah. Okay, V over 2. Okay. So, kita akan pakai rumus ni lah. Bota tu ni B. B over T ni 2. Okay, 2A. Okay, so bota. Bila cikgu sebut bota tu, okay, so maksudnya B over 2A. Okay, tapi A kita dah jadi 1. So, B over 2 sajalah. Okay, so kita akan pakai formula ni. So kita pun tulislah X tambah dengan B per 2. Okay, so B kita kena kenal pasti dekat sini. So B kita ialah negatif 1. Sorry. B kita ialah negatif 1 Okay, so X tambah B over 2 kuasa 2 tambah dengan sebelah ni pun kita tambah dengan B over 2 kuasa 2 juga. Okey, tapi sebelah X ni kita kurungkan dia macam ni. Okey, yang sebelah ni tak payah kurung. Okey, 4 tambah dengan B per 2 kuasa 2. Okey, so B tu kita kenal pasti B kita ialah negatif 1. B tu ialah kat sini lah. A1, B negatif 1. Okey. So negatif 1 per 2 kuasa 2 sama dengan 4 tambah dengan negatif 1 buat kurungan tau. Buat kurungan negatif 1 per 2 kuasa 2. Lepas tu hak sebelah ni kita tekan kalkulator je. Okey, yang sebelah kanan ni kita tekan kalkulator sahaja. Okey, so kita dapat 17 per 4. Okey, so sekarang kita nak cari X tau. Kita nak cari X kita ni. Okey, so kita buang dulu square root ni. Square root ni kita bawa ke sini. Ni 17 per 4 ni benda ni 4 tambah dengan 1 per 4 ni. Okey, ni negatif 1 kuasa 2, 1, 2 kuasa 2, 4. Okey, so dia akan dapat 17 per 4. Dan ni Pakcik Kesya je lah. Dia akan bagi 17 per 4. Okey, sekarang kita nak cari X. Kita buang dulu kuasa 2 main sini. Okey, so dia akan jadi punca kuasa 2 dan dia ada positif negatif. Hati-hati dia ada positif negatif macam ni lah. Macam kata cikgu buat X kuasa 2 sama dengan 4. So X sama dengan positif dan negatif 4. So akan dapat 1 positif 2, 1 negatif 2. Akan dapat 2 jawapan macam ni. Okey, positif negatif 4. Okey, so macam tu jugalah. Cikgu bawa punca kuasa 2 kat sini dia akan 1 positif, 1 negatif. Okey, so sekarang kita nak cari X sahaja. Tak mau ni setengah ni tak mau. Bawa setengah ke sana. Okey, so kita akan dapat macam ni. Okey. So 17 per 4 ni square root dapat 2.0615, satu positif, satu negatif. Okey, lepas tu kita pisahkan dia Okey, so yang ni kita pisahkan dia. Okey, dia akan ada 2.0615 tambah setengah. Lepas tu satu lagi negatif 2.0615 tambah setengah. Okey, so dia akan dapat dua jawapan sekali lagi. Okey, satu jawapan 2.562 dan satu lagi negatif 1.562. Okey, so 4 angka bererti di sana. Okey, 4 angka bererti. Okey, cikgu ulang sekali lagi. Completing the square ni, langkah yang pertama kita kena asingkan pemalar dulu. Okey, yang tak ada X, tak ada X kuasa 2 tu kita bawa dia ke sebelah kanan. Lepas tu kita jadikan perkali X kuasa 2 tu 1. Kalau dia belum 1 lah, ni dia dah 1. Okey lah, kalau dia belum 1 katalah dia 3. Okey, so kita kena bahagi dengan 3 semua-semua. Kalau dia 2, kita kena bahagi dengan 2. Okey, lepas tu kita pun gunalah rumus.
Okey, sebelah kanan dan sebelah kiri kita tambah dengan B per 2 kuasa 2. Okey, B per 2 kuasa 2. Okey, lepas tu kita pun selesailah bawa satu punca kuasa 2 semua tu kita selesai. Kita tinggal X je seorang-seorang. Okey, so make sure kita jangan terlupa plus minus ni ada plus ada minus. Okey, so jangan terlupa kat situ sebab kita akan dapat dua jawapan. Kalau kita bagi satu jawapan je kita akan hilang markah. Okey, tak apa kita try satu. Kita try satu lagi soalan. Ni. Okey, so first step asingkan pemalar. Okey, kita asingkan pemalar. Okay, negatif 5 bawa ke sebelah sana. Okey, step yang pertama. Step yang kedua, kita tengok, kita jadikan perkali X kuasa 2 ni. Kat sinilah cikgu cakap tu, ni 2. Tak boleh 2, dia kena 1. Okey, so sekarang ni kita pun jadi pemalar dia nak jadi 1, kita kena bahagi dengan 2. Okey, so maksudnya kita bahagi 2 kat sini, nak buang dia kan. Bahagi 2 kat sini, bahagi 2 kat sini, bahagi 2 dekat semua term. Okey, so cikgu bahagi 2. So bahagi 2, zap potong, tinggal 1 lah. Okey, kita nak dia jadi 1. Okey, 8 bahagi 2 dapat 4. 2 kali 1, 2 kali 4. Okey, dapat 4 ni. Okey, dapat 4. Okey, negatif 5 per 2. Negatif 5 per 2 lah. Okey, so kita dah habis step yang kedua ni. Kita jadikan perkali dia 1. So B kita ialah 4 ni. Okey, kita ambil B kita dekat sini. Jangan ambil B kita kat atas ni, ambil B kita dekat sini. Okey, so kita dapatlah B kita 4. Kita nak guna B kita sekejap lagi sebab step yang ketiga guna rumus. So X sebelah kanan tu, okey, kita kena tambah dengan B per 2 kuasa 2 sebelah kanan. Sebelah kiri kena tambah dengan X tu kena tambah dengan B per 2 kuasa 2. Okey, sebelah kanan pun kena tambah dengan B per 2 kuasa 2. Okey, cara dia macam ni. Sebelah kiri tu kena kurungkan daripada dengan X. Okey, so putar tu lah. Okey, cikgu pun tulislah X. X kuasa 2 tu hilang X tambah dengan B dia 4 per 2. 4 per 2 kuasa 2. Sama dengan negatif 5 per 2 ni tambah dengan 4 per 2 kuasa 2 juga. Okey. So belah ni kita kira. Tanya Pak Cik Esyo. Okey. So kita akan dapat nilai. Okey, sebelah nombor tu kita akan dapat nilai lah. Dapat 1.5. Okey, kamu tekan kalkulator dapat 1.5. Okey, sekarang kita nak buang lah square root tu. Kita nak X sahaja. Okey, kita nak X sahaja. Okey, so kita bawakan kuasa 2 kat sini, bawa kat sini dia akan jadi punca kuasa 2 1/5. Okey, tapi ada plus minus. Jangan terlupa ada plus minus. Okey. Okey, sekarang tugas kita nak cari X sahaja. 2 tu kita pindah ke sana. Okey, kita pindah ke sana 2. Okey, so ada satu tambah, satu tolak. Okey, so 1.2247 tolak 2 dengan negatif 1.2247 tolak 2. So kita akan dapat 2 jawapan kat sini. Okey, soalan dia kepada 3 titik perpuluhan. So kita buat 3 titik perpuluhan lah. Okey, 3 titik perpuluhan. Soalan dia kepada 3 titik perpuluhan. Okey, so ni sekali lagi kita nak kira manually macam ni. Satu yang positif kat sini, satu lagi yang negatif. Okey. So 247 ni kita tolak 2 dapat jawapan ni. Okey. Okey. So jawapan bawah ni kita boleh tekan EQN daripada atas ni. Okey, untuk semak lah, untuk semak untuk semak. Okey, untuk semak tu. Okey, kita tekan EQN daripada atas ni. Allah, kenapa pula ni? Okey, EQN ni kan kita boleh tekan daripada atas ni, kita dah dapat jawapan bawah ni. Dah dapat jawapan dah. Okey, tapi nak dapat markah kita kena ni 3 markah step-step ni 3 markah. Okey, so ni ada markah kat sini, selesai-selesai ni ada markah kat bawah ni. Okey, lepas tu dapat jawapan ni. Dia 3 markah untuk penyempurnaan kuasa 2. Okey, so kamu kena alert. Okey, so kita nak tengok jawapan kita betul ke tak, kita tekan kalkulator kat sini. EQN, A kita ialah 2, B kita 8, C kita 5. Okey, tengok dapat tak jawapan bawah ni. Okey, dia kena dapat jawapan yang sama. Ni kita panggil penyempurnaan kuasa 2. So cara nak cari punca, kita kena guna formula ataupun pemfaktoran ataupun penyempurnaan kuasa 2
ikut kehendak soalan. Okey, setakat ni okey ke cikgu jadi Dora cakap sorang-sorang? Boleh ikut ke tak? Setakat ni okey. Boleh, alhamdulillah. Okey, senang je kan? Okey, so ni cara nak cari X Cara nak cari X, cara nak selesaikan punca. Bila cikgu sebut punca, okey maksudnya cari nilai X. Ataupun bila cikgu kata selesaikan persamaan kuadratik, cari X lah. Kalau pun boleh ubah dia X lah. Kalau pun boleh ubah dia Y, contohnya 2Y kuasa 2 tambah 8Y tambah 5 maksudnya cari Y. Okey, so tu maksudnya menyelesaikan persamaan kuadratik ada 3 kaedah. Okey, ni ada satu lagi contoh soalan. Okey, samalah kamu buat macam tu nanti Okey, so dia akan inilah dia bagi tahu step dia macam tu nanti kamu boleh cubalah. Okey, 2X kuasa 2 tambah 6X tolak 1. Kena buat ni sebab penyempurnaan kuasa 2 ni dia tak detailkan sangat masa KBSM. Okey, masa KSSM ni dia macam tekankan sangat. Okey, so selalunya benda yang baru-baru ni dia memang akan tanyalah dalam SPM. So kamu kena alert Okey, so nampak dia bagi tahu menggunakan kaedah penyempurnaan kuasa 2. Okey, so ni ada jawapan tak? Oh, tak ada jawapan. Okey, mari kita try tengok. Okey, kita asingkan dulu step pertama, asingkan. Sekarang kita asingkan. Senang je. Okey, cikgu rasa yang tak ada markah. Okey, lepas tu kita jadikan perkali dia ni, perkali dia mesti 1. So kita kena bahagi dengan 3. Bahagi dengan 3 dapat X kuasa 2 lah. Kita bahagi 3 kat sini, dapat negatif 2X. Bahagi 3 cikgu bahagi 3. Tulis sikit bahagi 3. Okey, so hak ni pun kena bahagi 3 juga, dapat 7/3. Okey, dapat macam tu. Okey, lepas tu kita step pertama asingkan pemalat, step kedua kita jadikan perkali dia 1. Betul tak? Bahagi 3 dapat 1, bahagi 3 dapat negatif 2, bahagi 3 dapat macam ni. Okey, lepas tu kita tahu B kita ialah negatif 2. Okey, B negatif 2 ni ni B negatif 2. Okey, so guna rumus. So X tambah dengan negatif 2/2 kuasa 2. Sama dengan 7/3 tambah dengan kurungan negatif 2/2 kuasa 2. Okey, ni formula dia X tambah B/2 kuasa 2. Sebelah ni kurungan besar. Okey, sebelah ni kurungan kecil. Okey, yang apa ni 7 tu kita tambah dengan B/2 kuasa 2 macam tu. Okey, so kita tengok ini tambah tolak jadi tolak lah. Ni jadi 1. So X tolak 1 lah, 2 bagi 2 1. Okey, cantik. Okey, so kat sini kita tanya Pakcik Kesio je. Okey, so hak ni akan dapat negatif 2 bahagi 2 dapat 1. 1 kuasa 2, 1, 1, 3, 3, 10/3. Okey, dapat 10/3. Okey, dapat 10/3. Lepas tu kita buang punca kuasa 2 ni. Okey, so kita buang kuasa 2. So kita akan dapat X tolak 1 sama dengan plus minus square root 10/3. Okey, so dapatlah nilai X. Okey, nilai X tu cikgu nak tekan EQN je kat atas ni. Okey, cikgu tekan EQN atas ni. Cikgu malas nak kira bawah ni. Okey, so tak nak kira tak kira ni. Kita tekan EQN, cikgu tekan EQN Okey, so A kita ialah 3, B kita ialah 6, C kita ialah negatif 7. So dia bagi jawapan 0 point kita ambil 3.6. Okey, 0.82 4 angka berti lah sebab dia tak bagi tahu apa-apa, kena 4 angka berti. 8257, cikgu dapat 8257. Jawapan yang pertama. Okey, jawapan yang kedua cikgu dapat negatif 2.825 tu boleh naikkan jadi 6. Okey, so 4 angka berti. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4 angka berti. Okey, tu jawapan untuk soalan ni. Okey, so jawapan ni kita boleh tekan terus EQN kat atas ni. Okey, tak payah nak kira-kira lah yang ni. Okey, tak payah kira yang bawah ni. Okey, kita boleh terus tekan jawapan ni atas ni.
Okay, so kita akan dapat markah kat sini lah. Okay, dua-dua betul baru dapat satu markah Okay, make sure 4 angka berti. Kalau dia tak sebut kat sini berapa titik perpuluhan ke apa, dia tak sebut apa-apa, kita buat 4 angka berti untuk lebih selamat. Okay, so ni adalah penyempurnaan kuasa 2. Cikgu harap kamu kuasai betul-betul sebab dia macam seolah-olah new subtopik lah dalam ni. Okay, so okay, tu latihan seterusnya Jumaat. Ni bukan 2 petang, ni bukan minggu depan lah kita jumpa. Okay, Isnin. Okay, kelas Cikgu Nolia yang 2 petang. Okay, so ada soalan-soalan dekat modul tu selesaikan. Okay, sekarang ni cikgu nak pergi dekat membentuk persamaan kuadratik. Okay, sekarang ni dia bagi X pula. Dia bagi X, dia suruh cari persamaan kuadratik. Tadi dia bagi persamaan kuadratik, kita cari X. Okay, ni terbalik pula, reverse process. Okay, kita nak patah balik. Okay, so ada contoh kat sini. Okay, berapa kaedah? 2 kaedah, 2 cara. Cara yang pertama kita panggil kaedah pengembangan. Cara yang kedua kita panggil HTP, HDP. Apa dia tu budak kan? HTP, HDP ni nak cikgu beritahu. Okay, sekarang ni dia bagi. Dia kata jika 2 dan 5 tu adalah punca-punca persamaan kuadratik. PK tu persamaan kuadratik tau, bukan penolong kanan pula. Okay, persamaan kuadratik. Cari persamaan tu. Okay, so kita guna kaedah pengembangan. Cikgu kata punca tu adalah nilai X. So kita tulis X. Dia tak tulis pun X tau. Okay, tapi kita tulis X. X sama dengan 2, X sama dengan 5. Okay, punca adalah X ni. Punca-punca tu adalah X. Okay, so kita tulis macam ni. Lepas tu kita patah balik macam tadi lah. Kalau ni positif, dia akan jadi negatif. Okay, tak dalam kurungan elok untuk yang ni. Lepas tu hak ni pun positif juga, so dia akan jadi negatif. Okay, lepas tu kita darab macam biasalah. X darab X dapat X kuasa 2. X darab negatif 5 dapat negatif 5X. Negatif 2 darab X dapat negatif 2X. Negatif 2 darab negatif 5 10. Samakan dengan kosong. Lepas tu X kuasa 2 tak ada geng dah, dia seorang je. Okay, yang X ada negatif 5X, negatif 2X, negatif 7X tambah 10 sama dengan kosong. Ni lah persamaan kuadratik. Okay, so tadi dia bagi persamaan kuadratik, cari nilai X. Sekarang nilai X diberi, cari persamaan kuadratik. Okay, so kita bolehlah bagi, dia bagilah cara dia apa ni, dia tanyalah kaedah yang mana pun kita boleh. Ni, okay, kita boleh pergi. Okay, dia bagi X dulu, kita nak cari persamaan kuadratik pun pandai. Daripada persamaan kuadratik nak cari punca pun dah pandai, tadi ada 3 kaedah. Okay, daripada persamaan kuadratik kepada X ada 3 kaedah. Pemfaktoran, formula dengan penyempurnaan kuasa 2. Tapi kalau daripada X nak pergi dekat persamaan kuadratik, 2 kaedah. Kaedah pengembangan dan kaedah HTP, HTP. Pengembangan ni senang je Pengembangan ni kamu buat senang je. Okay, so cikgu tunjuk kaedah kedua iaitu HTP, HDP. HTP ni adalah hasil tambah punca dan HDP ni hasil darab punca. Hasil tambah punca, hasil darab punca. Okay, so ni formula dia. Okay, formula dia ni benda-benda ni cikgu apa ni tak terangkan lah, nanti kamu confuse pula. Okay, so hak ni kan, ni formula dia tau. Formula dia nak cari persamaan kuadratik. Okay, formula dia ialah X kuasa 2 tolak hasil tambah punca HTP, ada X tepi dia, lepas tu tambah. Okay, so cikgu tulis kat sini lah. X kuasa 2, formula ni dia tak bagi tau. Okay, tolak HTP hasil tambah punca, lepas tu ada huruf X kat sini, lepas tu tambah hasil darab punca. Sama dengan kosong. Okay, kalau dalam bahasa Inggeris punca tu dia panggil roots. Okay, roots. Root lah macam akar tu, roots. Okay, so dia akan tulis SOR, sum of roots. Lepas tu HDP ni dia panggil product of root, POR, product of root. Okay, so katakanlah kamu terjumpa kat mana-mana, okay, ada disebut SOR tu sum of roots ni. Okay, SOR, sum of roots, product of root.
Okay, so kita nak buat apa ni? Okay, so dekat hasil tambah punca ni kita tambah dua-dua punca tu. Punca dia apa tadi? Punca dia 2 dengan 5. Okay, so X kuasa 2, ni X kuasa 2 tolak hasil tambah punca. So punca tu kita tambah dalam kurungan Okay, 2 dengan 5 tu kita tambah. Hasil tambah punca kita tambah je. Okay. Lepas tu ada X kat tepi dia. Rumus dia memang ada X kat tepi ni. Ada X ni Okay, ada X. Okay. Lepas tu hasil darab punca darab je. 2 darab 5 tu kita darabkan. Okay, so kita dapatlah X kuasa 2. Okay, tolak dengan 2 tambah 5, 7. 7X tambah dengan 10. 2 kali 5, 10. Dapatlah persamaan kuadratik kita. Okay, ni kaedah yang kedua. HDP, jawapan dia sama je. Persamaan kuadratik dia sama. Okay, guna pengembangan pun boleh. Guna HDP pun boleh. Okay, HDP tu pakai rumus ni. X kuasa 2 lepas tu kat sini tolak. Kat sini baru tambah. Dan sebelah HDP tu, sebelah HTP tu ada X. Jangan terlupa ada X kat sini. Okay. Okay, so kita akan dapatlah persamaan kuadratik. Okay, ada dua kaedah. Pengembangan pun boleh. HDP pun boleh. Okay, kita tengok macam ni. Okay, kita tengok satu lagi contoh. Okay, soalan pertama ni cikgu tak nak buat lah. Dia dah buat separuh lah. Cikgu buat soalan yang kedua pun senang juga. Okay, so kedua pun senang. Cikgu buat soalan C. Okay, dalam sebutan K, kita nak cari apa? Persamaan kuadratik. Okay, so persamaan kuadratik. Okay, cikgu tunjuk dua-dua kaedah. Cikgu buat soalan C lah. Ni B kamu buat lah. Okay, cikgu buat C. Okay, soalan C. Okay, guna kaedah pengembangan dulu jom. Okay, so X sama dengan negatif 2. X sama dengan K. Ni kaedah pengembangan Okay, so ni cikgu ambil punca dia, cikgu samakan dengan X. Okay, so ni negatif bawa sini jadi positif 2. Lepas tu hak ni cikgu buat ni negatif positif, cikgu jadikan negatif. Cikgu samakan dengan kosong. Okay, jom kita kembangkan pelan-pelan. Nak ni dulu. Buat dulu satu, tulis. X darab X, X kuasa 2. Okay, lepas tu buat yang ni pula. X darab K, negatif KX. Okay, satu-satu. Lepas tu hak ni pula. 2 darab X, 2X. 2 darab negatif K, negatif 2K. Okay, sama dengan kosong. Memang ada huruf K sebab dia kata dalam sebutan K ada huruf K. Okay, lepas tu macam cikgu cakap tadi kita kena asingkan X kuasa 2 tak ada geng, so dia seorang. Okay, yang ada X ni, okay ni perkali pada X, perkali kepada X. Hak ni pun perkali kepada X juga. Okay, so X ada 2 isteri. Okay, so kita takkan X kat luar rumah. Okay, isteri dia duduk dalam rumah. Isteri dia yang ni negatif K tambah 2. Okay, so yang bujang ni seorang dia, 2K je seorang dia. Okay, so kita dapat macam ni equation dia. Kadang-kadang dia orang tulis macam ni tau. Okay, sebab biasanya kita akan tulis yang positif dulu. Dia buat macam ni. 2 dia tulis yang positif dulu. 2 tolak K. Boleh juga. Okay, make up lah ni. Okay, kalau kat atas tu pun dah dapat full mark dah. Yang ni pun dah okey dah. Okay, kadang-kadang jawapan belakang kat buku dia make up kan bagi cantik, dia buat 2 kat depan. Okay, 2 tu positif kat depan. Okay, ni kaedah pengembangan. Okay, kaedah 1. K1 nah, kaedah pengembangan. Kaedah 1. Cikgu tunjuk kaedah 2 pula. Kaedah 2 masih lagi soalan C. Okay, masih lagi soalan C. Kaedah 2. Kaedah apa? Kaedah X kuasa 2 tolak HTP. Ada X tambah HDP sama dengan kosong. Okey. Okey, kita pakai rumus ni. Okey, so kita pun letaklah kat sini. Okey, setengah student dia suka buat macam ni. Cikgu, apa ni, saya nak cari dulu HTP dengan HDP dia. Okey, dia buat macam ni. HTP dia buat negatif 2 tambah K. Lepas tu HDP
negatif 2 darab K dapat negatif 2K. Okey, lepas tu dia terus masuk kat sini. Dia terus masuk. X kuasa 2 tolak dengan negatif 2 tambah K X. Lepas tu HDP dia ambil terus negatif 2K ni. Ada juga yang dia isi dalam ni. Dia tulis kat dalam ni. Okay. So dapat macam ni. Tak sama pun cikgu. Okay, sama. Actually sama je. Okay, so X kuasa 2. Kat sini tambah cikgu. Okay, kita boleh buat tambah juga. Okay, kalau kita buat tambah. So negatif darab negatif ni dia akan jadi positif 2. Negatif darab dengan ni dia akan dapat negatif K. Katakanlah kita nak buat tambah kat sini kan. Okay, kita ubah tambah kat sini. Okay, kat sini kita daripada negatif jadi positif. Ni negatif jadi positif. Ni positif jadi negatif. Kalau kita ubah tambah kat sini Okay, hak ni memang tetap jugalah. Okay, so sama je jawapan dia. Guna kaedah pengembangan pun boleh. Guna kaedah HDP pun dapat jawapan yang sama juga. Persamaan kuadratik ni sama. Okay, dua-dua ni sama. Okay, ni yang dalam sebutan K. Kalau yang soalan nombor 1, nombor 2 ni memang kacang lah. Okay, sebab dia tak ada huruf kan. Okay, kita ni dengan huruf-huruf ni kita jadi takut sikit kan. Padahal huruf je pun. Okay, so ni adalah untuk membentuk persamaan kuadratik. Nak bentuk persamaan kuadratik ada dua kaedah. Kaedah pengembangan pun boleh. Kaedah HDP pun boleh juga. Okay, so cikgu rasa tak ada masalah. Cikgu dah rasa, kamu rasa macam mana? Boleh tak? Diam tanda setuju ke tanda tak setuju ni? Faham ke tak faham? Setuju juga, faham. Faham Okey. Okey, lepas tu kita nak guna pula HDP dengan HDP ni. Kita nak guna dia untuk menyelesaikan persamaan kuadratik. Nah, ada persamaan kuadratik tu dia yang dia sembunyi-sembunyi maklumat. So kita nak gunakan HDP ni. Okay, so cikgu nak kita tengok yang ni dulu. Kita nak keluarkan formula Okay, so bentuk VIE ataupun bentuk dia macam ni. AX kuasa 2 tambah BX tambah C macam cikgu sebut tadi. Sekarang ni cikgu nak bahagi dengan A. Cikgu nak bahagi dengan A kat sini. Cikgu nak bahagi dengan A kat sini. Cikgu nak bahagikan A kat sini. Cikgu nak bahagi A kat sini. So A dengan A ni dia mati. Sekejap lagi dia akan dapat macam ni. Dia dapat macam ni lah. A dengan A ni mati. Okay, so dia akan dapat B per A, C per A, kosong per A, kosong lah. Kosong per lah berapa pun dia akan kosong kan. Kosong nak bahagi dengan apa-apa pun dia dapat kosong. Okay, dapat macam ni. Okay, lepas tu kita tulis balik formula kita tadi. Formula kita tadi macam ni. Kan? Okay, formula kita tadi X kuasa 2 tolak HDP X tambah HDP sama dengan kosong. Okay, so kita banding. Hak ni dengan hak ni sama, buang. Okay, X sama dengan X, buang. Kosong ni buang. Okay, so kita akan dapat negatif HDP sama dengan B per A. Negatif HDP sama dengan B per A. Kita akan dapat macam tu Kita banding. Okay, so hak ni X ni buang lah. Okay, hak ni kita akan dapat macam ni. Lepas tu sebelah tu. Okay, so kita nak cari HDP saja. HDP bawakan negatif ke sana. Okay, HDP ialah negatif B per A. Okay, cikgu nak formula ni je. Saja tunjuk kat kamu macam mana dapat tu. Okay, kita nak pakai formula ni HDP ialah negatif B per A. Dan HDP ialah C per A. Sebab dia dua-dua positif. Okay lah. Positif-positif. So dia sama. Okay, so formula ni yang cikgu buat bulan-bulan bintang-bintang ni dia tak diberikan dalam peperiksaan kamu kena hafal. HDP negatif B per A. HDP, silap ni. DP, HDP ni. Alah, HDP ni. Hasil darab punca. Okey, hasil darab punca. Hasil darab punca. Okey, so sekali lagi HDP hasil tambah punca negatif B per A. Hasil darab punca ialah C per A. Okey. So kita akan guna dua formula ni banyak kali sangat kita akan gunakan. Okay, so kita tengok contoh soalan dia. Okay, so atas-atas ni cara nak dapatkan formula je. Okay, tengok soalan dia, pattern soalan dia macam ni.
Okey, dia kata apa tu? Dia kata diberi 3 dan P adalah punca-punca bagi persamaan kuadratik 2x kuasa 2 tolak 4x tambah K. Nampak tak? Punca dia bagi 3, lepas tu satu lagi P. Dia sembunyikan. Okey, dia ada 2 punca tapi nombor 3 dia bagi. Okey, satu lagi tu dia sembunyi, nak suruh kita cari. Persamaan kuadratik pun dia bagi sikit je. Dia bagi 2x kuasa 2 tolak 4x, lepas tu dia tak bagi pemalan ni berapa, dia bagi K je. Nak suruh kita cari dah tu. Cari nilai P dan K. Nampak? Dia suruh kita cari nilai P dan K. So macam mana nak buat ni? Okay, so kita akan guna benda tadi lah. HTP dengan HDP tu. Okay, so kita akan guna HTP dan HDP. Kenapa tak keluar? Alamak, HTP dua-dua pula dah. Ni HDP nah. Bawah ni HDP, hasil darab. Okey, hasil darab ni. Okey, so kita akan guna rumus ni juga. Okey, so macam mana nak buat ni? Okey, HTP kita tambahlah punca ni. Ni punca dia. Ni punca. Okey, 3 dengan P ni kita tambahkan. Okey, 3 tambah P adalah hasil tambah punca. Okey, lepas tu kita samakan dengan negatif B per A. Okey, saat kita tulis dulu ABC kita. A kita ialah 2, B kita ialah negatif 4, C kita ialah K. Okey, ni A kita ni, B kita negatif 4, C kita ialah K. Okey, so kita pakai formula ni HTP. Okey, so kita tambahlah 3 tambah P tu punca. Samakan dengan negatif B per A. B per A. Negatif B per A. So 3 tambah P sama dengan 2 lah kan. Okay, negatif positif 4 bagi 2, 2. Dapatlah P. Dapat dah P. P negatif 1 rupanya. Okay, so kita selesai dah P. Kita guna rumus apa? Rumus HTP sama dengan negatif B per A. Okay, sekarang kita dapat P. Okay, kita nak cari K pula. Kita pakai HDP pula. Ni HDP lah. HDP. Sama dengan C per A. So HDP hasil darab punca. So kita darablah 3 dengan P ni. Okay, so macam mana? Kita darab 3 dengan P. 3 darab P, 3P lah. Sama dengan C per A. C kita ialah K, A kita ialah 2. C kita ialah K, A kita ialah 2. So sama dengan K per 2. Okay, so P kita dah tahu. P negatif 1 tadi ni. Okay, negatif 1 ni kita bawa masuk kat sini. Okay, sama dengan K per 2. Jadi K sama dengan negatif 6. Dapatlah dua-dua sekali. Nilai P dan nilai K. Okay, guna rumus apa? Guna rumus HTP, HDP. Okay, HTP, HDP. Okay, so negatif B per A dengan C per A. Okay, so kita selesailah untuk soalan yang disembunyikan ni. Okay, so maksudnya punca satu lagi tu adalah negatif 1 rupanya. K dan K kat sini rupanya negatif 6. Okay, so kita boleh selesaikan. Mari kita tengok satu lagi soalan. Macam ni. 2 dan 7 adalah punca-punca bagi persamaan ni. Okay, tulis dulu ABC kita. A kita ialah 3, B kita ialah H. Dan C kita ialah negatif 2K. Okay, negatif 2K tu Okay, cari nilai H dan K. Dia sembunyi kat sini. H kat sini, K kat sini. Okay, so kita nak guna formula tadi lah. HTP. Alamak, dia tak bagi jawapan. Okay, so kita guna HTP, HDP. So HTP sama dengan negatif B per A. Tak apa, tulis dulu macam tu. HDP sama dengan C per A. Tulis banyak-banyak kali nanti kita ingat. Okey, HTP, so kita kena tambahlah punca kita 2 tambah 7 sama dengan negatif B kita ialah H. Negatif ni rumus H per dengan A kita ialah 3. Okey, A kita 3. Okey, 2 tambah 7, 9.
Okey, so 9 darab dengan 3 negatif 27. So H kita ialah negatif 27. Okey, bawa sini ke sini. Negatif pun kita bawa juga. Okey, so 2 tambah 7, 9. 9 kali 3 ialah 27. Negatif H 27, H negatif 27. Okey, settle H. Okey, kita tengok hasil darab punca. So dua-dua ni kita darab. 2 darab 7 senang. Okey, C kita ialah negatif 2K. A kita ialah 3. Okey, so bawa 3 darab dengan 14. 3 darab dengan 14, 42. 42 bahagi negatif 2, negatif 21. K sama dengan negatif 21. Okey, so kita kira K lah. Bawa 3 ke sini, bawa negatif 2 semua kamu. Kata lah nanti. Okey, dapat K negatif 21. Oh, senang je. Okey. Okey, ni pelik sikit. Okey, diberi alfa pula dah. Okey, dia tak bagi tahu nombor. Dia kata alfa adalah punca bagi persamaan X kuasa 2 tolak 9X sama dengan 18H. Punca yang satu lagi ialah 2 kali nilai alfa. Cari nilai bagi alfa dan H. Allah, apa benda ni kan? Bahasa asing apa ni? Okey, so punca sekarang ni dia tak bagi nombor, dia bagi alfa. So punca selalu ada 2. Okey, tapi dia bagi alfa je. Tapi dia kata punca yang satu lagi tu adalah 2 kali alfa. Awak tak lekat. 2 kali alfa. Okey, so punca yang pertama alfa. Punca yang pertama, cikgu tulis punca nah. Punca yang pertama alfa. Punca yang kedua adalah 2 kali alfa. So kita buat 2 alfa. Okey, punca yang pertama alfa, punca yang kedua adalah 2 kali alfa, kita buat 2 alfa. Dia ada bagi penerangan. Oh, ada kat situ. Okey, so cikgu padamlah tulisan cikgu yang cantik ni. Kan tak ada. Okey, so punca dia alfa. So satu lagi apa? Okey, satu lagi 2 kali alfa. So 2 alfa. Okey. Dia tak bagi tahu pun cikgu, dia bagi tahu dalam ayat. Okey, so kita kena keluarkan dalam simbol. Okey, so kalau dia kata punca yang satu lagi adalah 3 kali alfa, so 3 alfa. Kalau punca yang satu lagi adalah setengah alfa, so 1 alfa, 1/2 alfa. Okey, so macam tu. Okey, so dia pakai je alfa lah, beta lah, gamma lah, dia pakai huruf Latin pula. Okey, suka hati dia je kan. Okey, dia tak nak pakai huruf-huruf ABC macam biasa tu, dia pakai alfa beta macam ni. Okey, so sekarang ni lah punca dia. Okey, lepas tu dia suruh kita cari alfa dengan nilai H. Okey, so kita nak buat macam mana ni? Okey, kita susun dulu equation tu, jadikan VIE dulu. Okey, cari ABC dia. Okey, so A dia adalah 1, A1. B dia ialah negatif 9. C dia ialah negatif 18H. Okey, so ABC ni tak nak silap-silap lah. Okey, ada negatif ni, ada ni. Okey. Lepas tu kita masih lagi pakai HTP dan HDP. Ni pun silap juga ni sebab copy paste ni. Ini HDP lah. Okey, kita pakai formula ni. Okey, so HTP kita pun tambahlah punca yang kita reka sendiri tadi. Dia alfa dengan 2 alfa, kita tambah. Alfa tambah 2 alfa. Samakan dengan negatif B per A. Negatif B kita ialah negatif 9, A kita 1. Okey. So alfa tambah 3 alfa, alfa tambah 2 alfa ialah 3 alfa. Okey. X tambah 2X ialah 3X kan. So alfa tambah 2 alfa, 3 alfa. Sama dengan 9 lah kan. So alfa terus dapat 3. Jawablah soalan A, terjawab dah. Alfa kita 3. Okay. Alfa kita 3, kita pakai rumus apa? HTP. HTP kita pun dapat. Okay, punca ni kita buat sendiri. Ikut ayat dalam soalan alfa dengan 2 alfa. Okay, sebab 2 kali.
Okey, lepas tu pakai HDP macam biasa. Okey, sekarang kita nak cari H pula. Kita pakai HDP pula, hasil darab punca. Hasil darab punca kita pun darablah dua orang ni. Alpha dengan dua alpha ni kita pun darablah, dapatlah alpha darab dengan dua alpha sama dengan C per A. So negatif 18H per 1. So alpha darab dengan dua alpha. Okey, macam X darab 2X dapat 2X kuasa 2. Okey. Ni alpha darab alpha, alpha kuasa 2. Okey, 2 alpha kuasa 2 ni kita darab dapat macam ni. Okey, so satu ni kita buang. Dapat macam ni. So alpha kita dapat 3 tadi. Alpha main masuklah kat tempat alpha di sini. Nak dapatkan H pula Okey, so kita masukkan 3 kat situ. Okey, so kita akan dapat H1 lah kan. Ni 3 ni 9, 18 kat sini. H. Okey, so kita akan dapat H negatif 1. Okey, so pakai rumus apa? HDP pula. Okey, HDP ialah C per A. So kita pun dapatlah jawapan dia negatif 1 untuk nilai H. Okey, so ni soalan dia berbeza sikit lah sebab dia bagi punca dia dalam bentuk alpha. Lepas tu dia bagi satu je tu. Okey, satu lagi tu kita kena find out sendiri. Okey, tapi kita tak ada masalah. Kita faham je bahasa Melayu kan. 2 kali alpha, so 2 alpha. 3 kali alpha, 3 alpha. Okey, masih lagi pakai HDP, HDP. Okey, kita pergi soalan seterusnya. Okey, kita tengok yang ni pun style macam tu juga. Okey, so kita pakai HDP, HDP jugalah. Okey, punca dia bagi. Satu dia bagi nombor, satu dia bagi huruf. Okey, kita pakai HDP. Ni dia bagi jawapan tak? Bagi juga. Okey, so sama dengan ABC kita tulis. Kat sini tak tulis pun cikgu tak apa, kita tulis. Okey, supaya kita tak silap nilai. Okey, B kita ialah yang didarabkan dengan X. So kena ambil 2N. Jangan ambil 2 sahaja, jangan ambil N sahaja. Okey, B kita ialah 2N. C kita ialah negatif 6M. Okey, mesti penuh Okey, so HDP kita ialah negatif B per A. Negatif rumus. B kita 2N per A kita ialah 3. Okey, lepas tu soalan dia bukan cari nilai M dengan N. Soalan dia ungkapkan M dalam sebutan N. Dia nak M tajuk. M tajuk. Okey, so 2 kita bawa ke sana. Okey. Ungkapkan M dalam sebutan N. Okey, so M tinggal seorang-seorang. M tajuk lah. M tinggalkan. Lepas tu 2 ni pergi sana. Jadi tambah 2 lah. Tambah 2 kat sini. So dia tulis 2 kat depan. Okey, dia bagi cantik sikit. Okey, so macam ni jawapan dia. Ataupun cikgu saya buat negatif 2N per 3 atau tambah 2 boleh tak? Boleh. Sama je. Okey, sama je. Okey, so siap lah soalan ni siap. Tak payah cari HDP pun. Sebab kita menjawab dah soalan. Dia nak M dalam sebutan N. Dia tak suruh cari pun berapa nilai M, berapa nilai N. Okey, perlu tak HDP? Tak perlu. Okey, tak perlu. Nampak dia kata tak perlu cari HDP. Okey, kalau kita buat HDP, katalah kita buat juga HDP. Okey, negatif 2 darab M sama dengan C per A. C per A. So kita nanti ni potong dapat 2 ni. Dapat negatif 2M sama dengan negatif 2M. Tak perlu pun. Okey, sebab tu dia kata tak perlu. Okey, sebab dia nak M tajuk. Okey, so tak payah buat yang ni. Okey, so nanti kamu buat praktis ni. Ungkap juga ungkapkan P dalam sebutan Q. Okey, ungkapkan P dalam sebutan Q. Okey, so kita nak P dalam sebutan Q. Okey, cuba buat dulu lah, cikgu bagi masa 3 minit. Okey, 3 minit sekejap je. Okey, sekejap cikgu panggil nama siapa-siapa yang cikgu kenal, lagi cikgu panggil nama. Okey, cikgu cari tengok dapat tak P sama dengan berapa Q lagi. Okey, punca dia adalah negatif 3 dan P persamaan dia. Hati-hati kenal pasti apa A, apa B, apa C dia. Okey, hati-hati kat situ. Ada jerangkap samar kat situ. Okey. Ada periuk api kat dekat equation tu.
Cari ABC dia dengan betul. Okay, ready semua? Sekejap lagi cikgu panggil nama. Bukan seorang tau, cikgu nak panggil beberapa orang nama. Okay, so dah siap kan? Senang je. Dah ke? Okay, yang pertama. Okay, Arif Iman. Arif Iman dapat apa? P sama dengan? 3 tambah 6/2. 3 tambah 6/2. tambah dengan? 6/2. 6 per? 6 per berapa? 2. 2 ke? 3 tambah 6/2. 6/2. Okey, cikgu tulis dulu. Okey, kita tengok 4P1 pula. Fahmi dapat apa Fahmi? P sama dengan? Sebab dia nak P tajuk P sama dengan? Fahmi ada lagi ke tak ni? Sekejap lagi cikgu tanda tak hadir pula. Tadi macam hadir. Fahmi, ada tak Fahmi? Cikgu saya nak try boleh cikgu? Siapa tu? Fakrul. Okey Fakrul. Okey Fakrul dapat apa? P sama dengan negatif Q/2 tolak 3. Q/2 tolak 3 macam ni? Okey ni Fakrul. Okey siapa lagi? Ada lagi nak cuba nak volunteer? Kalau boleh bagi point-point cikgu nak bagi point lah ni, tapi itulah kita kat PKP. Okey P sama dengan siapa lagi nak volunteer? Sebut nama dan bagi jawapan. Cikgu, saya sama dengan Fakrul. Sama dengan Fakrul. Siapa ni? Nadira sama dengan Fakrul. Okey lagi ada lagi tak yang lain? Safi dapat tak? Jawapan? Sama je dengan Fakrul. Sama juga. Okey jom kita check lah Okey. Tak apa, ambil seorang lagi lah daripada kelas P1. Okey. Naila dapat apa? Negatif Q/2 tambah 3. Apa dia Naila? Kuat sikit. Negatif Q/2 tambah 3. Tambah 3. Okey. Negatif Q/2. Okey, per 2 juga tapi tambah 3. Okey. Dah 3 jawapan dah lain tu. Okey, seorang lagi lah. Okey, Akila. Lama cikgu tak tengok Akila, tak dengar Akila. Akila kat kampung kata hari tu kan. Ni dah ada dah. Okey, Akila dapat jawapan mana? Ke jawapan lain daripada 3 ni? Nurul Akila. Akilah ada ke? Ada kan? Tadi cikgu nampak kamu apa ni join. Dah hilang pula. Okey Fadil dapat macam mana Fadil? P sama dengan negatif Q/2 tambah 3. Sama dengan Naila tadi. Okey, so ada 3 jawapan. Okey, 3 jawapan kat sini. Jom kita check.
Okey, so kita akan tulis dulu ABC kita hati-hati sangat. A kita ialah perkali pada X kuasa 2. 2. Okey, B kita adalah perkali kepada X. Okey, so perkali kepada X, hati-hati kat sini cikgu sebut tadi ada perangkap kat sini kan. So perkali kepada X ialah Q. Okey, Q ni. Okey, so B kita adalah yang ni. Okey, so B kita ialah Q. Perkali kepada X. Ni dia tak susun cikgu. Dia memang pun suka macam tu. Okey, so C kita ialah negatif 6P. So hati-hati ABC tu boleh jadi kita dah silap dah kan. Okey, so sekarang ni kita akan pakai, kenal pasti ABC bagi betul. Kita akan pakai rumus HTP dulu sama dengan negatif B per A. Tulis balik formula tu. Kita ulang-ulang tulis, kita akan dapat kuasai lah nanti. Okey, so punca dia cikgu tambahkan negatif 3, cikgu tambah dengan P sama dengan negatif B kita ialah Q per dengan A kita ialah 2. Okey, so sekarang dia nak P sahaja, so P sahaja, cikgu tinggal P seorang-seorang kat sini. Okey, so negatif 3 kita bawa ke sana. Okey, so kita akan dapat tambah kat sini. Okey, sebab dia negatif sebelah ni, kita bawa ke sebelah ni dia akan dapat positif. Okey, so ni jawapan yang betul. Okey, jawapan yang betul yang ni. Okey, so yang dua lagi tu check. Okey, so cara dia macam ni. Okey, kita pakai HTP sama dengan negatif B per A. Okey, so negatif 3 tambah P sama dengan negatif Q per 2. Okey, so kita bawa negatif 3 ke sana jadi positif 3. Fakrul silap dekat tu lah kan. Dekat negatif 3 tu Fakrul tak tukarkan pada positif kan. Tapi tahulah kat mana silap tu kan. Okey, so kita tahulah. Okey, cara nak buat dia pakai HTP. So hati-hati nak ubah-ubah dia punya tempat tu. Okey, so ni melibatkan HTP. Okey, lepas tu kita tengok last part, kita nak bentukkan persamaan kuadratik baru. Last part untuk hari ni dia ada satu lagi bahagian yang kita terpaksa tengok minggu depan. Okey, so kita akan bentuk satu persamaan kuadratik. Dia bagi satu persamaan kuadratik dah. Dia suruh kita bentuk dengan punca yang baru. Okey, so ni macam ni cerita dia. Okey, kita akan bentukkan persamaan kuadratik bagi punca yang baru. Okey, so dah betul dah kat sini HTP. Okey, kita tengok Okey, ada satu pasang, ada alfa dengan beta ni. Okey, ni adalah punca-punca bagi persamaan kuadratik X kuasa 2 tolak 2X tolak 5 sama dengan kosong. Maksudnya alfa dengan beta ni dia adalah sepasang. Okey, kita panggil pengantin lah. Ni pengantin lama ni, dia dah ada rumah dah. Ni rumah dia. Okey, lepas tu kita nak bentukkan persamaan kuadratik pula. Satu lagi persamaan kuadratik tu macam ni lah. Ni kita panggil persamaan kuadratik. Yang ada X kuasa 2X semua tu untuk pasangan pengantin baru pula. Pengantin baru tu siapa? 3 alfa, 3 beta. Okey, so 3 alfa dengan 3 beta ni tak ada rumah lagi. Okey, tak ada rumah lagi. So kita nak bina rumah kat dia lah ni. Okey, cikgu buat analogi macam tu lah nak bagi senang faham sikit. Okey, so kita nak buat macam mana? So dia bagi punca persamaan kuadratik dia bagi. Okey, dia bagi yang pertama ni alfa dengan beta ni pasangan pengantin asal. Cikgu tulis asal lah. HTP yang asal adalah alfa tambah beta. So kita pakai rumus ni. Negatif B per A. So A kita ialah siapa? A kita ialah 1. B kita ialah negatif 2. Dan C kita ialah negatif 5. Okey, kita akan guna negatif B per A juga. Okey, so kita akan dapat negatif B kita negatif 2 per A. So negatif-negatif dapat positif 2. Okey, so simpan sat. Alfa tambah beta ni ialah 2. Alfa tambah beta ni 2. Simpan sat Ni punca yang asal. Punca asal. HTP yang asal. Okey, so kita cari HDP juga yang asal. Okey, yang asal dia ialah alfa dengan beta. So alfa darab beta, hasil darab ni C per A. So negatif 5 per 1 dapat negatif 5. Okey, cikgu tukar sikit warna pen dia sekejap.
Biru. Okey, hak ni pula alfa beta ni kita dapat -5. Okey, so simpan sekejap. Ni punca yang dia bagi tu punca yang asal. Okey, sekarang ni cikgu nak cari pula untuk punca yang baru. Punca yang baru kita nak buat rumah dia. Ingat tak kalau nak buat rumah dia, dia kena ada HTP dan HDP juga. Dia macam ni. X kuasa 2 tolak dengan HTP tapi untuk pengantin baru. Okey, B baru. Okey, X lepas tu tambah dengan HDP pengantin baru juga. Yang baru, pasangan baru. Okey, sama dengan kosong. Okey, so kita kena tahu HTP yang baru, kena tahu HDP yang baru. Okey, yang lama memang kita tahu dah. Okey, 2 dia punya ni, dia punya HTP dia 2. Okey, HDP dia -5 kita dah tahu dah. Okey, yang baru tak tahu lagi. So kita cari yang baru, jom. Okey, so punca baru. Okey, pengantin barulah. Punca baru kena cari HTP dia. HTP yang baru ni, cik nak cari dia, kena ambil punca ni tambah. 3 alfa tambah 3 beta. 3 alfa tambah 3 beta. Lepas tu cikgu faktorkan. 3 cikgu faktorkan. Okey, 3 ni ada 3. So cikgu keluarkan 3 tu alfa tambah beta. Kenapa nak faktor macam ni? Sebab alfa tambah beta ni cikgu nak pinjam kat rumah sebelah. Nak pinjam dekat rumah sebelah ni. Okey, so kita pinjam kat rumah sebelah. Kita pun gantilah alfa tambah beta ni alfa tambah beta sama dengan 2. So kita bawa lah 2 ni kita pergi letak dekat sini. Ni. Okey, so alfa tambah beta ni kita faktorkan. Okey, so alfa tambah beta ni ialah 2. Mana dapat 2 ni daripada rumah sebelah ni. Okey, ni alfa tambah beta ialah 2. Okey, 2 dapat mana tadi? Negatif B per A. Okey, sebab dia dah ada rumah. Okey, so kita dapatlah 6. Dapat 6. So 6 tu nanti kita boleh masuk kat sini nanti. Okey, 6 boleh masuk kat tempat ni nanti. Okey, lepas tu cari hasil darab punca pula. Okey, ni hasil darab punca untuk pengantin baru. Hasil darab punca. Untuk yang baru punya kita pun darablah 3 alfa darab 3 beta. Ingat 3 darab 3 9 bukan 6. Bukan 3 darab 3 3 juga. So kita dapat 9 alfa beta. 9 alfa beta. So alfa beta ni kita nak pergi cari kat mana? Okey, alfa beta ni cari kat rumah sebelah. Cari-cari kat rumah sebelah dapat alfa beta ialah -5. Kita masuklah kat tepi ni. 9 kali -5 dapat -45. Okay, so punca baru kita dah tahu hasil tambah dia 6, hasil darab dia -45. Kita pun masuklah kat tempat ni, kat tempat persamaan. Cikgu padam lah. Okay, sekejap cikgu padam dulu. Cikgu conteng-conteng ni. Okay, kita pakai yang cantik lah. Okay, so kita dah ada dah HTP dan HTP baru kita. Ni baru punya Okay, kita pun masuklah kat tempat tu. Okay, kita masuklah kat tempat ni. Okay, hasil tambah punca dia 6. Hasil darab punca dia -45. So kita tulis elok-elok. Ni lah rumah pengantin baru tu. Okay, pengantin baru yang rumah dia siapa? Yang pengantin dia siapa? Pengantin dia 3 alfa 3 beta tu. Okey, 3 alfa dengan 3 beta ni rumah dia. Alfa dengan beta dah ada rumah dah. Alfa dengan beta ni rumah dia tadi. Okey. Okey, so 3 alfa 3 beta ni rumah dia. Siap. Dah siap rumah tu. Okey lah. Okey. So sekali lagi Sekali lagi dia kata alfa dengan beta adalah punca persamaan ni. Okey, so kita buat hasil tambah punca untuk alfa dengan beta. Kita buat negatif B per A. Okey, sebab dia ada ABC dah. Okey, kita buatlah negatif B per A, kita dapat nombor. Alfa beta pun kita dapat nombor juga. Simpan sekejap. Okey, kita simpan yang ni. Lepas tu kita cari untuk pasangan baru pula. Cari hasil tambah punca. Okey, kita faktorkan elok-elok. Lepas tu ada benda yang kita tak tahu tu, kita minta kat sebelah. Okey, kita ada 3 alfa tambah beta. Kita faktorkan. So alfa tambah beta tu kita tengok kat rumah sebelah ada tak? Oh, ada lah, 2 lah. Okey, letak kat sini. Dapatlah nombor dia, hasil tambah punca. Hasil darab punca pun macam tu, darabkan dua-dua punca baru tu. Okey, kita dapat nombor dan kita akan dapat alfa beta kat sebelah dia. Okey, alfa beta tu cari kat rumah sebelah pula. Dapat -5, pinjam sat. Okey, mai sini.
Okay, lepas tu kita masukkan dalam rumus HTP tu. X kuasa 2 tolak HTP X tambah dengan HDP. Lepas tu kita make up lah rumah dia tu kan, renovate sikit-sikit kan. Renovate kat mana? Renovate kat sini. Macam ni tolak lah. Ni tambah dengan tolak ni kita buat tolak. Tambah dengan tolak dia tolak. Kita renovate elok lah kan, bagi dia cantik. So macam tu. Kita tengok pasangan lain pula. Ni kita tengok pasangan lain. Macam mana nak bina rumah dia. Ni pasangan baru dia ialah alpha tambah 1 dengan beta tambah 1. Yang pertama ni alpha dengan beta ni dah ada dah rumah. Rumah dia 2x kuasa 2 tambah 6x tambah 1. Cikgu tulis ABC dia kat sini. So A dia ialah 2, B dia ialah 6, C dia ialah 1. So kita tengok punca yang diberi tu kan, kita cari HTP dulu. Negatif B per A, negatif 6 per 2 dapat negatif 3, simpan sat. HDP pula alpha beta dapat C per A, so dapat 1 per 2, simpan sat. Simpan untuk kegunaan pengantin yang baru ni. Pengantin baru pula. So kita cari HDP dan HDP. Ni HDP dia. Ni pengantin perempuan. Ni pengantin lelaki. Ni lah atas ni lah. Lepas tu kita asingkan dia. Alpha tambah beta tambah 2. Ni 1 tambah 1, 2. Alpha tambah beta tambah 2. So dia jadi macam ni. Kenapa cikgu asing macam tu? Sebab cikgu tahu alpha tambah beta ni cikgu boleh pinjam kat rumah sebelah. Alpha tambah beta ialah negatif 3. So negatif 3 tambah 2 dapat negatif 1. So ni HTP untuk pengantin baru. Ni yang baru cari HDP pula. HDP maksudnya pengantin baru ni darabkan dua-dua tu. So kita darab lah. So kita darab pelan-pelan. Alpha darab dengan beta. Dapat alpha beta. Alpha darab beta dapat alpha beta. Alpha darab dengan 1 dapat alpha. 1 darab dengan beta dapat beta. 1 darab dengan 1 dapat 1. Lepas tu alpha beta kita pinjam kat sebelah ni 1 per 2. Ni alpha beta lah. Alpha beta pinjam kat sini. Tengah. So dapat setengah tambah dengan alpha tambah beta ni kita pinjam kat atas. Alpha tambah beta ialah negatif 3, pinjam kat atas pula. So dapat negatif 3, 1 tu 1 lah. So kita akan dapat berapa jawapan dia ni? Negatif 3 per 2. Negatif 3 per 2. So hak ni adalah hasil darab punca yang baru. Lepas tu kita pun masuklah dalam equation kita. Equation kita ialah X kuasa 2 tolak HTP. HTP kita ialah negatif 1, bawa mai tak kat sini. Negatif 1 tak kat sini. Lepas tu HDP kita negatif 3 per 2. Macam tu. Samakan dengan kosong. Kalau macam ni dia tak terima, jawapan macam ni dia tak terima, kita kena renovate rumah kita elok-elok. So negatif dengan negatif dapat positif. Negatif dengan negatif dapat positif. Lepas tu positif dengan negatif dapat negatif. Macam ni. So tapi kadang-kadang dia nak jawapan kita dalam bentuk AX kuasa 2 tambah BX tambah C sama dengan kosong. Dia tak nak ada pecahan. Kalau tak nak ada pecahan, kita kena buang 2 ni, kita kena darab dengan 2. Darab dengan 2, darab dengan 2. Every term kita darab dengan 2. Kita nak make up rumah ni sikit lah. Masuk perabot semua. So ni dapat 2X kuasa 2 tambah 2 kali X, 2X. So 2 dengan 2 ni kita mati dapat negatif 3. Kosong darab pi apa pun dia ada kosong jugalah kan. Kadang-kadang dia nak jawapan ni.
Okey, jawapan ni. Dia nak jawapan dalam bentuk yang tak ada pecahan. Dia tak nak rumah flat lah senang. Dia tak nak rumah flat tingkat-tingkat ni, dia nak rumah teres. Okey, so kita kena buat rumah teres. Oh, ada ke? Ada pun kat situ. Okey, so cikgu padamlah tulisan cantik cikgu tu. Okey, dia jadi rumah teres macam tu. Okey, dia tak nak rumah tingkat-tingkat ni. Okey, so tapi kalau dia tak sebut apa-apa kita boleh bagi je macam ni. Tapi kalau dia nak dalam bentuk A macam ni, yang tak ada ni, better kita tukar kepada yang tak ada tingkat-tingkat, tak ada pecahan lah maksudnya. Okey, tak ada pecahan. Sekali lagi, okey, kita cari dulu HTP dengan HDP bagi pasangan asal, pasangan lama pengganti lama ni. Okey, guna negatif B per A dengan C per A tu. Okey, simpan. Lepas tu kita cari juga HTP dengan HDP bagi pasangan baru. Okey, pasangan baru tu kita pandai-pandailah faktorkan supaya kita boleh ganti-ganti dengan nilai yang diambil daripada pasangan lama tu. Okey, so ganti-ganti kita masuk dalam formula persamaan kuadratik iaitu X kuasa 2 tolak HTP X tambah HDP sama dengan kosong. Okey, so kita masuk dalam equation tu, dapatlah rumah dia. Jadilah okey, persamaan kuadratik yang baru. Okey, senang je. Okey, so ni ada dia bagi macam-macam lah pasangan dia kan. Tapi biasa pasangan lama tu alfa beta lah. Ibu dan bapa. Okey, ibu dan bapa. Okey, hak ni pula dia bagilah 2 alfa dengan 2 beta, senang je. 2 alfa, 2 beta, nanti kamu buat macam tadi. Ada lagi tak? Okey, 6 alfa, 6 beta sama juga. Tapi jawapan kita rumah pasangan pertama ni ada huruf M tau. Okey, ada huruf M. Rumah pasangan kedua pun ada huruf M sebab dia kata bentuk dalam sebutan M. Nanti adalah huruf M dia dekat rumah yang baru ni. Kalau tak ada huruf M salah. Sebab dia kata dalam sebutan M adalah huruf M-nya nanti. Okey, lepas tu ni dia bagi separuh jalan kot. Okey, M per 3 negatif B per A. Alfa beta ialah negatif 4, maksudnya C per A. Okey, lepas tu punca ni. Okey, ada M tu kat situ Okey, so 6 dia faktorkan. Lepas tu alfa tambah beta tu ambil daripada rumah sebelah. Okey, alfa tambah beta ambil kat sini. So kita ganti kat sini, dapatlah negatif 2M. Okey, alfa beta, 6 alfa darab 6 beta, 36 alfa beta. 6 darab 6, 36. Okey, so 36 darab negatif 4 pinjam kat sebelah. Alfa beta pinjam kat sebelah. So dapatlah negatif 144. Okey, so nanti persamaan baru dia. X kuasa 2 tolak 2M. Tolak 2M. Okey, so kita renovate sikit. Make over the house. Dapat macam ni. Ada huruf M. Ada huruf M. Rumah baru pun ada huruf M. Rumah pengantin baru pun ada huruf M juga. Sebab dalam sebutan M. Okey. Okey. Ada lagi tak pasangan lain? Okey, ada soalan-soalan di sana. Dalam modul kamu pun ada soalan Okey. So cikgu rasa sama je dalam modul dengan yang ni. Okey. Okey, snap sikit. Ada soalan tambahan kat sini. Okey, kamu snap dulu muka surat ni. Okey, untuk soalan bawah ni dia bagi A dengan B tau. Dia tak buat alfa dengan beta, sama jugalah. A, B ke alfa beta ke. Okey, so kamu buat A tambah B dengan A darab B nanti sama jugalah ni. Okey, bentuk persamaan 2A, 2B. Macam alfa dengan beta jugalah. Okey, ni nampak 3 kali nilai beta. Diberi beta adalah punca persamaan. So punca satu lagi adalah 3 kali nilai. Allah, senangnya. Okey, lepas tu ada lagi tak? Okey, berjumpa lagi. Okay. So kita akan jumpa lagi untuk apa ni, beberapa lagi part yang kita tak sentuh lagi. Part apa yang kita tak sentuh lagi? Okay, tak samaan belum? Okey, kita belum sentuh ke tak samaan. Okey, so kita dah tengok bentuk Okey, bentuk kita dah pandai. Sekejap ni. Bentuk kita dah pandai. Okey, persamaan kuadratik. Selesaikan persamaan kuadratik guna faktorkan pun kita dah pandai, guna kalkulator, guna formula pun dah pandai,
Penyempurnaan kuasa 2 pun dah pandai. Okey, ingat tak kita kena X tambah dengan B per 2 kuasa 2. Lepas tu 11 ni ada nombor kan. Ada nombor dia, sebarang nombor lah. Okey, tambah dengan B per 2 juga kita kuasa 2. Okey, ni penyempurnaan kuasa 2. Okey, membentuk persamaan kuadratik ni kita pandai juga tadi. Okey, kita ada 2 kaedah. Pengembangan cara 1. Cara pengembangan. Okey, cara 2. Okey, cara HDP. Okey, so dua-dua ni kita pandai tadi. Kita selesaikan masalah pun kita bina persamaan baru semua kita pandai. Okey, so tinggal ketaksamaan jenis-jenis punca, cari julat, bentuk vertex, lakar graf. Wih, banyak lagi ni. Okey, so semua ni kita tengok minggu depan. Okey, minggu depan kita akan tengok part ni lah pula. Okey, so itu sahaja untuk hari ini. Ada soalan? 6 ke 10. Okey, ada soalan tak? Ada cikgu. Tak ada Okey, so tak ada soalan. Cikgu akan stop sharing. Let's stop recording.